Okay, aku dah record. Okay, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Okay, hari ni aku ada special guest sikit. Aku Bukan kenal gas, bukan gas, gas, gas. guest. Guest. Gas tu yang masak tu. Kita kenalkan Yame, kawan aku, kawan dekat asrama dan juga tempat aku belajar dululah. Okay, boleh kenalkan diri Yame sikit. Kau bukan dah kenal tadi. Okey, nama Yalah. aku Amir. Aku aku kawan Kai lah. Aku kenal Kai ni masa aku zaman belajar dulu. Ah, Bukan belajar kat sekolah. belajar kat Belajar asrama. dekat belajar kat asrama. Apa benda kau? Belajar kat Belajar kat kolej. Belajar kat college. Kita duduk asrama yang Hmm. sama. Yes. Hari ni ada cerita yang selalu orang cerita lah dekat asrama kan. Macam-macam lah. YouTuber lain pun banyak cerita kat asrama, cerita kisah-kisah seram kat asrama kan. So hari Hmm. ni kita nak dengar kisah-kisah seram yang kat asrama kita orang ni, yang kita orang duduk ni, daripada Amir dengan aku lah. So aku nak start dulu gelanggang. Aku nak buka dengan cerita pertama. Cerita ni pasal kita orang orientasi. Kita orang ni, kalau Amir tahu lah kan, macam first kita orang masuk asrama tu, dia dah ada penghuni sebelum ni. Macam dalam sem berapa tak pasti lah. Tapi asrama tu baru dibuka lah. Aku takkan mention kan dia punya tempat asrama tu kat mana. Tapi aku rasa mesti ni mesti ni macam obvious lah. Okay, aku slowkan sikit Okay, aku sambung balik. Okay, asrama ni aku beritahu spesifik dia dekat Bangi lah. Tapi aku tak beritahu dekat mana. Nanti korang boleh cari sendiri. Asrama ni dia dulu tempat pekerja sebuah kilang ni lah. Dia orang tempatkan pekerja-pekerja dia orang kat situ. So bila dah lama pekerja dia orang, mungkin dia orang ada asrama lain. Maknanya bangunan tu kosong lah. Bangunan tu kosong lama. Lepas tu pihak college kami pun jumpa asrama tu dan sewakan untuk kami lah, kami duduk. So nak dijadikan ceritanya, kami masuk bulan 6 2016 kot. Kami Yes, 2016. 2016 lah, betul 2016. Masuk tu okey lah, tak ada apa-apa pun sangat. Tapi first minggu orientasi tu bagi akulah yang aku punya pengalaman. Kita orang duduk dekat asrama tu. Aku tak pasti apa nama nak bilik tu, A317 eh? Oh, kau ingat ah? Aku tak ingat ah. Aku lupa, dia tingkat 3 silap aku. Tingkat 3. Ini masa sem apa ni? Sem 1 masa orientasi tu. Oh, sem satu tu. Yes, Orientasi yes. orientasi tu. Aku Tiga rasa tu. A317 tu. Masa Hmm. orientasi tu, kita orang asrama kita orang ni dia rumah flat lah, rumah flat. Duduk dalam 10 orang. Dalam satu rumah tu dia ada 2 bilik. Dua bilik, satu bilik 2 orang, satu bilik 2 orang. Yang lain tu semua kat luar lah. Hmm. So dekat asrama tu, aku masa tu daftar lambat. So yang lain dah bilik-bilik semua dah penuh tau. Bilik-bilik dah penuh. So aku dapat katil atas tu. Tak silap aku katil atas, aku tak ingat lah. Kau atas atas. Ha, Kau kat, atas aku. katil atas tu aku ingat lagi. Lepas tu okey, dalam sehari hari pertama, hari kedua tu okey lah. Tapi ada jugalah dengar cerita-cerita dari senior kan, dia punya tempat tu macam keras sikit. So hari ketiga kot tak silap aku, kita orang nak tidur masa tu. Lepas masa tu dah habis MIS ni dia macam orientasi, dia punya perkenalan lah. Dah habis lah masa tu. Pukul berapa lah, memang lewat lah, dalam pukul 11 atau pukul 12 lah. Aku tak pasti lah ni senior ke apa yang buat tu kan. Tapi kita orang dengar, aku dengar dalam bilik aku, dalam kita orang punya rumah tu, Hmm. kita orang kan lepas habis tu kita orang lapar kan. Kita makan Maggi biasa-biasa lah. Apa, budak student kan dengan Maggi tak dapat dipisahkan kan. Lepas lepas tu ada member aku ni makan Maggi dengan minum air Milo silap aku. Tapi dia tak basuh tau apa benda, mangkuk yang dia makan tu dengan
cawan yang dia minum tu. So nak dijadikan cerita, malam tu sebelum tidur tu tak ada apa pun masalah dia. Tapi bila start tengah malam tu, semua orang dah tidur, aku dengar bunyi something yang agak pelik lah. Sebab aku punya, Benda sebab aku duduk atas, aku dekat dengan dapur, aku boleh nampak siapa yang kat dapur tu. Tapi aku tak hmm. nampak siapa kat dapur tu. Aku dengar uh, apa tu, sudu yang kat dalam cawan tu dia bergerak tu. Bunyi keting-keting macam tu. Tapi aku tengok dekat bila aku jenguk kat sikit kepala, tak ada siapa tau. Tapi memang jelas lah dalam bilik kita orang tu bunyi apa tu, gelas tu, dia punya sudu dalam gelas tu. Hari ketiga pun okey, hari ketiga, hari keempat, hari seterusnya okey lah. Aku rasa itulah pengalaman. Tapi aku tak tahu orang lain dengar ke tak. Mungkin sebab Masa tu semua orang dah tidur belum? masa tu semua dah tidur lah. Itu masa dalam berapa pagi lah, aku tak ingat lah. Sebenarnya benda aku kan satu rumah dengan kau. Ha. Benda macam tu bagi aku benda benda biasa lah, biasa dengar. Biasa Sebab aku pun ada gak selalu dengar, tapi aku ni jenis buat ignore je. fikir positif lah. Macam masalah kot tengah makan. Masa sebelah tengah masak air, tengah buat air ke apa kan. Tapi masa tu sunyi tau. Tahu. Masa tu Ya, siapa tak terkejut kan kalau 3-4 pagi kau cerita baru aku dah berdiri bulu roma. masa tu aku dengar pun aku buat tak tahulah. Sebab orang dekat luar tu mungkin dia tak tahu sebab dia tak ada dekat tempat asrama kita ni. Asrama kita ni nak cakap kalau kau tengok bangunan dia je kau dah nyeramkan lah. kau dah goyang lah. Memang dah goyang lah. Dia memang kental lah. Siapa duduk sini memang kental lah. Sebab tempat dia tu memang tak strategik lah. Dia strategik untuk benda-benda yang macam tu gitu. Yelah, maybe kan dah lama. Mungkin entah tingkat yang 3 yang kita duduk tu dah lama tak ada orang duduk. So Tak dia yelah. penghuni-penghuni macam tu lah kan masuk kan. Dia sebab kita punya batch pun antara yang terawal sebenarnya duduk dekat rumah kan. Kita batch ke 3 tak? Aku rasa batch ketiga lah. Batch pertama, batch kedua pun tak ramai masa tu. Banyaknya duduk luar. Batch pertama memang diorang tak duduk situ. Yang start duduk situ batch kedua kan. So batch kedua tu antara yang paling awal lah. Lepas batch kedua kita orang punya batch. So mana-mana masa yang senior jadi apa orang kata, jadi facey masa tu, diorang just tahu cerita-cerita daripada sikit-sikit lah. Daripada junior lah. Junior diorang yang batch bawah kita. Betul. Batch pertama kan. So diorang pun tak berapa nak feel lah tempat tu. Tapi memang Aku rasa betul bagi tahu mak aku cakap, "Uish, hari ketiga pun dah kena." Dengan hari-hari tu salam perkenalan lah. Salam perkenalan lah. Dah masuk tempat baru kan. Tapi okey lah, tak ada nampak-nampak apa, tak ada. Dia just bunyi kacau-kacau macam tu lah. Okay. Sebab kau pun selalu balik lah. Kau tak selalu stay kat sana kan? Aku selalu balik macam Sabtu Ahad aku balik lah, balik rumah lah. Aku tak stay dekat asrama. Sebab rumah aku pun tak adalah dekat sangat, tak adalah jauh sangat dekat Puncak Alam kan. Bangi Puncak Alam tu boleh tahan ke jauh ke. Tapi aku dah biasa ulang alik tu. Aku ulang alik lah, decide ulang alik lah untuk Sabtu Ahad tu balik. Itulah aku rasa cerita aku lah yang dekat asrama, pengalaman sendirilah. Mungkin kau pun ada cerita kan? Jangan aku tak tahu. Yalah, kita duduk sekali, mungkin aku pun tak tahu kan cerita-cerita yang okay, boleh. So aku cerita pengalaman, bukan pengalaman aku lah, ni cerita daripada kawan-kawan aku juga lah yang duduk dekat asrama tu. So aku start so yang kau dia bagi salam perkenalan kan. Macam aku ni, aku kira bersyukur gak lah sebab cerita-cerita macam ni kebanyakannya aku dengar bila kita dah nak habis belajar. Sama-sama kita dah nak habis belajar. Okay. So aku tak berapa nak takut lah kan. Apa orang kata apa, tak berapa nak scary lah kalau kau dah sem awal dah kena, mesti kau terganggunya kan. Yelah, mungkin lepas ni lagi kena teruk kan. Itu dah baru kena macam tu kan.
So yang ini aku masa tengah-tengah SEM lah, tengah-tengah tahun punya SEM. Member aku cerita masa tu tak silap aku kita orang duduk tingkat 4. Kita duduk tingkat 4. Dan kita orang punya rumah ni menghadap belah hutan. So kalau korang nak tahu, kita orang punya ni asrama kita orang ni ada 2 blok tau. Blok lelaki, blok perempuan. Betul. So lelaki blok perempuan ni dia dipisahkan dengan satu pagar hitam je. Kita orang duduk rumah paling hujung lah. Dekat dengan tangga kan? Dekat dengan tangga. So dan lagi satu, okay macam ni ni blok kita orang. Kalau kau duduk belah depan ni, kau akan menghadap jalan tau. Jalan orang lalu lalang. Betul. Kalau kau duduk belah belakang ni hutan. So aku punya rumah blok belah belakang. Okey. Belah belakang memang menghadap hutan lah. Dia bukanlah hutan sangat, dia sebenarnya semak je, semak samun, pokok-pokok tinggi kan. Lepas semak tu lebih kurang 50 meter lah. Lepas 50 meter tu ada perumahan lain. Tapi yalah, semak kan. Kalau kau buka daripada atas tu kau nampak pokok je lah. So kita orang punya rumah ni sama je lah macam yang Kai cerita tadi. Yang ni kau satu rumah aku rasa kau satu rumah aku. Cuma kita mana pernah berpisahan daripada awal saya sampai akhir saya. Ada sekali pernah. Habis tu kau masuk balik. Oh ya. Ya. Betul. Aku rasa Sam yang tu aku rasa tak ingat lah. Tapi memang yang ni satu rumah kau. Tapi masa tu aku pun tak ada kat rumah. Aku pun balik. Tapi aku dengar cerita daripada housemate aku lah. Okay, ni aku bagi nama dia siapa lah aku nak bagi nama dia. Aku bagi nama Ajib boleh lah Ajib, aku panggil dia Ajib lah. Boleh Ajib boleh. Okay, Ajib ni dia budak silat tau. Dia ni budak silat. So malam tu dia ada kelas tau. Bukan ada kelas, ada training silat dekat bawah kan. So biasa lah silat ni kan lepas isyak start, lepas tu habis dalam pukul 11, pukul 12 kan. Nak pula Sabtu Ahad. Kalau Sabtu Ahad ni kan besok tak ada kelas. So diorang boleh habis lambat lah kan. Betul. Setelah aku diorang habis dalam pukul 11 lebih, pukul 12 macam tu lah. Member aku ni cerita. Dekat rumah masa tu tak silap aku ada lebih kurang dalam 5 orang. 5 orang ke 4 orang. Bilik dekat. Yang lain semua balik lah. Sebab ya cuti kan. Betul. Yang duduk jauh je lah yang tak balik kan. So dekat rumah kita orang ada 2 bilik. Satu bilik satu bilik ada seorang, satu bilik yang depan tu pun ada seorang. Dekat ruang tamu tak silap aku ada 2 orang. Lepas tu dia habis training, dia pun balik lah. Dia balik naik atas. Lepas tu dia mandi-mandi semua kan. Lepas dia nak mandi tu masa tu dah nak pukul 12 lah, tengah-tengah malam lah. Masa tu diorang tengah lepak kat ruang tamu sembang. Biasa kan, budak-budak asrama kan. Sembang-sembang lepak kat ruang tamu. Tengah pun kata makan-makan semua kan. Lepas tu masing-masing kata, okay lah, aku dah penat lah, aku nak masuk bilik dulu lah. Lepas tu Haji dia kata, okay tak apa lah, korang nak tidur, korang tidur dulu. Aku tidur lambat pun malam ni, aku nak siapkan assignment, dia kata tu kan. Dia pun okay lah. Yang lain pun masing-masing dah masuk bilik lah. Yang bilik depan tu dah masuk, yang bilik belakang dah masuk. Yang kat ruang tamu tu je. Ruang tamu ni pun dia pun baring. Lah tengah main handphone kan. Masa tu belum tidur lagi. Tapi lampu dia dah tutup lah kan. Orang kata nak ambil mood nak tidur kan. Dia main handphone. Lepas tu Ajib ni kau tahu, dah pukul 12 lebih, pukul 11 lebih, 12 lebih tu kan. Diorang semua nak tidur kan. Dia boleh buka bunga kau tahu. Uish. Bunga dia apa? Boleh buka bunga silat. Silat kan ada bunga. Okey. Dia buka bunga tengah malam kau tahu. Lepas tu? Masa tu sliding langsir semua tak tutup tau. Kau bayangkan sliding tu terbuka luas. Langsir sliding tu pun terbuka luas. So memang kalau kau baring dekat rumah aku tu, kau menghadap sliding, memang kau terus nampak hutan tau. Kau bayangkan pukul 12 malam macam tu tengah yang gelap-gelap gila kan. Memang tak tutup? Memang tak ada siapa tutup? Tak ada. Budak rumah aku ni jenis kalau tidur, diorang akan buka ke tu. Diorang akan buka sebab nak ke angin kan. Panas kan. So bila buka tu angin masuk lah. Tapi kalau kau buat benda
kalau kau tak buat benda-benda merepek, kau tak rasa feel-feel yang seram-seram kan. Ini tengah malam kau boleh buka bunga, memang seram lah. Lepas tu dia boleh buka bunga. Dah tak ramai. Dah tak ramai. Tak, masa tu diorang tak pelik lagi. Kan dia buka bunga semua kan. Lepas tu kan, yang member aku yang tidur kat luar ni, dia rasa seram sejuk lah kata. Weh Jip, kau buat apa tiba-tiba malam-malam buka bunga ni? Kata, collect lah, dia kata kan. Aku nak bersenam lah, aku nak make mood, nak study malam ni kan. Kau nak tidur, kau tidur lah, dia kata tu kan. Aku nak make feel dia kata. Lepas tu yang member aku yang baring tu kata, lantak kau lah, kau nak buat apa kau buat lah. Kata tu kan. Apa jadi kau tanggung, kata tu kan. Sebab pelik kau tahu. Yelah, tengah malam kau buka bunga kan. Macam orang kena rasuk ke. Lepas tu member aku ni Malayan yang tidur kat luar ni, dia macam ni lah. Okay, ni katil dia. Okay, katil dia. Lepas tu depan katil dia ni ada meja, satu meja, lepas tu depan dia ada satu meja lagi. Ada dua meja lah. Faham. Okay, dua meja macam ni lah. Ni katil member aku tadi. Lepas dua meja ni dia ada sliding lah. Dekat sini lah sliding. Dekat sini lah sliding, ada dua pintu kan. Lepas sliding ni, depan ni balkoni, lepas tu hutan. Lepas tu yang member aku tu dia boleh dekat sini lah. Dia boleh apa? Yelah kat tengah tu kan kosong kan. Tengah tu kan kosong kan. Buka. Lepas tu member aku yang tadi tu dia baring. Dia mula baring terlentang tau main phone. Betul dia nampak ajib tu. Lepas dia tak sedap hati, dia mengiring belah kiri menghadap dinding. Lepas tu nak dijadikan cerita, lepas dia ajib tu duduk apa orang kata buka-buka bunga kan. Lepas tu dia ambil earphone, dia pasang handphone dekat lagu. Dia pasang lagu, tak silap aku dia kata dengan aku, dia pasang lagu rock-rock macam tu lah. Pasang lagu rock-rock, dia pun layan lah kan, sambil buat assignment kan. Okay, dia pun layan lah, layan kan. Bayangkan, kalau dekat asrama, kau pun tahu kan, kalau dekat asrama, Sabtu Ahad mana ada orang. Yelah, aku memang balik ke, memang tak tahu, memang tahu lah ramai juga balik. Memang ramai balik. Berapa orang je. Ramai yang balik kan. So dekat asrama tu memang tak ramai lah. Sebab apa, Sabtu Ahad ni ada yang tidur rumah parents, ada yang tidur rumah member-member yang duduk rumah sewa luar kan. Betul. Sebab kalau asrama mana boleh balik tengah malam kan. So diorang malas, diorang tidur rumah member sebab tu tak ramai. So kalau pukul 11, pukul 12 tu boleh dikatakan asrama memang sunyi gila lah kalau Sabtu Ahad. Memang sunyi gila lah. Kau bayangkan tengah-tengah sunyi macam tu, member macam ni lah, member tengah menghadap laptop kan. Kan aku cakap tadi dia punya meja kan betul-betul tepi sliding kan, macam ni kan, tepi sliding. Dia tengah-tengah buat kerja, lepas tu dia perasan macam ada benda berlari kat belakang dia. Daripada dalam rumah, lari pergi ke balkoni. Pergi ke arah luar, berandau. Dia pun pandang belakang. Dia cerita kat kau ke apa ada orang nampak kat ni? Dia cerita lah. Ini si Ajib tu dia cerita dekat aku. Dia cerita kat aku dan masa dia cerita tu, budak-budak lain pun perasan benda tu. Budak-budak yang ada dekat rumah tu pun perasan. Sebab dia rasa malam tu memang sunyi gila. Malam tu macam something lah. So masa dia tengah buat kerja kan, tengah buat kerja semua tu kan, dia dengar macam ada benda melintas dan dia rasa macam ada angin tau dekat belakang dia. Lalu daripada kiri ke kanan. Kanan dia ni balkoni lah, pintu sliding terbuka kan, lari macam tu. Lepas tu dia toleh lah. Dia toleh, dia tengok tak ada siapa tau. Yelah gelap kan, macam sekarang ni macam aku ni kan, gelap. Tengok kan. Lepas tu dia tengok member dia yang tidur. Member dia tidur dekat ni je, dekat tepi dia je. Tengok member dia tengah tidur kan, tengah syok tidur. Siapa pula berlari kan. Lepas tu dia buat bodoh ke. Dia buat bodoh. Lepas tu tak lama lepas tu dia buat bodoh, dia buat kerja balik kan. Tak lama lepas tu dia dengar lagi benda berlintas daripada balkoni ke arah dalam lah. Dari luar masuk dalam? Tadi daripada dalam keluar. Ini daripada luar ke dalam. Daripada luar balkoni. Daripada balkoni tu beranda kan. Betul kan? Beranda kan? Beranda lah, sama lah. Beranda. Daripada beranda tu pergi masuk dalam. Sebab sliding tu buka. Sliding tu sebelah dia macam ni kan. Contoh lah kat sini kan. Contoh aku sekarang ni, sliding tu betul-betul sebelah dia. So sebelah kanan dia ni memang betul-betul terus beranda. So dia rasa macam tu. Lepas tu dia rasa something lah. Masa tu aku cerita ni berdiri baik benda rumah aku. Lepas tu
dia pun pandang kan, cakap, apa benda tu kan. Lepas tu dia cakap aku tak kacau kau jangan kacau aku. Kata macam tu. Aku tak kacau kau, jangan kacau aku. Yelah, Dia kita bagi dia macam, kita tahu kan dia ada, kita bagi kat dia amaran lah. Bukan ni kita tak takut, bukan tak takut. Lah macam yelah, kita tahu. Tapi aku tengah macam dia kata, aku tengah buat kerja, jangan kacau aku tengah buat kerja. Dia kata tu lah. Betul. So nak dijadikan cerita, masa dia cakap tu, dia cakap kuat-kuat. Kau faham tak? Dia cakap kuat-kuat. So member aku yang tadi yang tidur, sebenarnya dia tak tidur lagi tau. Dia tengah layan mata. Sebab member aku baru lepas buka bunga ni. So dia rasa benda dia rasa dapat dia malah layan. Dia mengadap dinding, dia main handphone je. Tapi dia main handphone tu member aku tak perasan lah. Tapi member aku yang baring tu, dia dengar je yang si Ajib ni bercakap seorang. Tu dia pelik aku. Yalah, member dah macam tu dah takut tu, buat lagi cakap macam tu lagi takut lah. Tapi member aku yang baring tu dia malas nak tegur. Dia buat bodoh lah. Lepas dia dengar Ajib tu bercakap tu, dia keras lah itu kan. Dia apa kata Ajib ni kan. Lepas tu nak jadikan cerita, lepas je dia buat macam tu kan, tak lama lepas tu kau tahu apa jadi? Tak lama lepas tu Ajib ni pun sambung buat kerja. Dia rasa macam dah tak ada apa-apa kan. Ajib ni sambung buat kerja. Tapi dia berdiri ke rumah aku ni. Dia tengok buat kerja ni. Kau bayang okay, ni situasi contoh lah. Sekarang ni aku ni kan, sebelah aku ni sliding kan. Kau bayangkan meja aku ni betul-betul rapat dengan sliding pintu sliding tau. Tapi bila kau duduk atas kursi kau takkan rapat kan dengan sliding kan. Betul tak? Kau mesti akan ada gap sikit kan, sebab kau nak ke kiri, nak ke kanan kan. Takkan kursi kau nak rapat tu dengan sliding tu. Kau ke kiri. Kau bayangkan masa Ajib ni tengok buat kerja, dia pakai earphone macam ni lah, tengah dengar lagu kan. Dia kata aku kan, kau tahu tak, aku masa tu diri aku cakap kan, dia kata apa benda dekat sebelah aku ni dia tuan-tuan, dia rasa macam something kat sebelah dia. Apa benda dekat sebelah aku ni kata. Dia rasa macam nak tengok tau. Tapi dia tak toleh macam tu tau. Dia just pandang sikit dekat anak-anak mata ni tau. Kau tahu apa dia nampak? Dia nampak ada budak kecil mencangkung macam ni lah. Mencangkung tongak lagu je ni, pandang dia. Betul-betul kan. Masa tu dia melompat banget, dia kata macam tu. Masa tu dia melompat, dia terus buka earphone dia ni, dia buka surah ayat-ayat Quran kan. Dia buka terus. Dia punya earphone tu kan, dia buka macam tu. Buka kuat-kuat, dia tutup laptop dia terus baring. Dia terus baring dekat dia punya katil. Masa tu aku cakap terkejut aku masa dia cerita. Tapi kau bayang, tapi yang dia duduk tu, dia ruang dia kecil kan. Tapi ruang dia kecil lah. Ruang dia memang ngam-ngam untuk budak duduk. Ngam-ngam untuk budak kecil duduk. Tapi aku bayangkan lah, pukul 12, pukul 1 je tu tengah malam kan, dia nampak. Tapi dia nampak budak kecil lah. Tapi yelah dalam keadaan yang gelap kan, macam tu lah. Yelah, kita boleh rasa lah nampak. Walaupun dah gelap kan, kadang dah lama tu macam boleh nampak kan dalam bilik macam tu. Ya, kalau kau baru masuk daripada tempat terang, masuk tempat gelap, kau akan nampak gelap gila. Tapi bila dah lama sikit kau akan nampak. Bila anak mata kau dah mula orang kata dah boleh adapt gelap tu punya situasi, dia akan jadi lagi terang-terang kan. Dia akan nampak. Dia nampak masa tu lah. Masa tu memang dia melompat, dia tutup dia punya PC laptop dia macam tu. Dia tutup dia punya laptop, lepas tu dia lagi dia terus baring dekat dia punya ni. Dekat dia punya katil. Masa tu dia menggigil lah, dia kata aku. Lepas tu dia usah dekat dekat balkoni. Tapi dah tak lepas ada tu, dia tak sempat tutup langsir tau, sebab dia takut gila. Dia tak sempat tutup langsir, dia tak sempat tutup lagi. Lepas tu kau tahu apa yang dia nampak dekat luar langsir tu? Benda. Okay, contoh macam ni sliding kan. Sliding tak tutup. Okay, yalah. Langsir tu mesti terbang kan? Langsir tak terbang. Langsir contoh ni. Okay, ni sliding kalau tutup kan. Okay. Ni sliding terbuka. Langsir tu dia bila dia tolak, dia jadi macam tu je. Dia jadi macam kecil je. Kan langsir kan, bunyi kan.
Dia kecil lah, jadi kecil tu. So bila contoh sliding macam ni kan, langsir tu kat sini je lah. Langsir tu tak terbuka luas sini tau. Dia ujung-ujung macam ni. Okay, So dekat separuh sliding tu, dia akan nampak macam sini boleh nampak luar. Sini langsir kan. So kau tahu apa yang dia nampak dekat sebalik langsir? Aku boleh bayang. Tak. Dia nampak bonjut. Ya tu. Dia kata nampak bonjut. Bombang siap. Yang terbombang tu. Dia nampak bonjut. Dia kata aku tak tahu apa yang aku nampak tu betul ke tak. Tapi memang dia nampak malam tu dekat belakang langsir tu. Okay, contoh ini meja tempat dia belajar. Okay, ni meja tempat dia belajar kan. Sini sliding. Ni sliding. Yang dia nampak budak tu dekat dalam rumah tau, yang duduk cangkung tu. Dekat luar sliding dia nampak tu yang bonjut. Sebab dia cakap dengan aku tak tahu aku nampak benda tu betul ke tak. Tapi memang dalam kepala otak aku kan, masa tu dia kata dalam kepala otak aku terfikir benda tu. Lepas dia kena tu, aku terfikir benda tu. Tapi aku terbayang-bayang benda tu, dia kata tu. Tapi yang tu aku tak berani nak cakap betul ke tak lah. Tapi aku nampak benda tu, dia kata tu. Mungkin dia kata, masa tu dia takut gila. Dia nak juga tengok dekat luar tu ada apa kan. Dia nampak benda tu, dia kata tu. Kalau aku confirm demam tu, aku tak boleh tu. Tapi bagi aku dia kuat. Kalau aku pun aku demam tu. Tapi Besoknya dia cerita dekat budak-budak rumah aku yang ada masa tu lah. Dia cerita dekat budak-budak rumah aku. Masa dia cerita dekat budak rumah aku, member aku yang tidur tadi tu, yang bising dekat dia tu, yang kata buka bunga semua tu kan, aku panggil nama dia Arif. Yang tidur luar kan. Arif ni perasan tau. Kenapa dia ni tiba-tiba berlari semua kan. Dia perasan. So member aku ni cerita lah, betul patut lah. Dia pun ada rasa yang benda berlari semua tu. Dia rasa, tapi dia tak nampak. Aku kalau yang budak tu okey lagi. Tapi yang bila sampai yang lepas kat langsir tu, aku tak boleh tu. Itu Serius. Gentle habis tu macam tu. Kau bayangkan lepas dia cerita macam tu, semua budak rumah aku semua tidur awal. Semua berlumba lah nak tidur awal. Memang scary gila tu. Dan apa yang kita orang dapat tahu lepas cerita tu kan, kita orang dapat tahu daripada senior cakap memang rumah tu ada budak kecil. Memang ada sejarah ada budak kecil kat situ. Memang ada budak kecil dekat rumah tu. Tapi pelik. Dan budak kecil tu tempat dia memang dekat balkoni, dia akan bertinggi. Budak tu okey lagi, aku tak boleh tu yang satu tu. Scary tu, serius cakap. Tapi yang aku pelik asal dia nak buka bunga malam tu. Dia macam ni tau, bagi dia bunga tu untuk ni bagi dia bunga tu macam panas badan macam tu. Exercise, tak nak bagi dia mengantuk. Dia cakap macam tu. Tapi yalah tak tahulah. Takut jugalah kan kita tengok malam-malam macam tu, macam pahala kalau kau buat kat tempat orang tak tahu tu, ya pahala kena rasuk ke apa kan. Betul. Ya kalau kau tengok pun orang tiba-tiba kena rasuk kan, dia macam tu lah tiba-tiba dia menari lah, silat kan. Silat semua kan. Macam tu lah. Member-member aku ni dia tak takut, cuma dia pelik lah. Dia kata, kau kenapa tiba-tiba nak kena buka bunga? Member aku yang buka bunga ni bagi dia tu exercise. Kau faham tak? Tapi mungkin lah kalau benda macam tu, mungkin dia ingatkan kau nak bergurau ke apa kan. So kalau kau dah bergurau dengan dia bergurau dengan kau balik macam tu lah, lebih kurang kan. Exercise dia tu tak kena cara lah. Dia akan okey kalau rumah tu ramai orang kan. Kalau kau nak bergurau tengah ramai tu, kira okey lah. Ini dah lah tak ramai, sunyi pula tu, tiba-tiba kau macam tu kan. Kalau aku pun aku marah. Dan aku ada lagi cerita lah. Cerita pasal rumah tu juga, Sam yang sama. Lepas kejadian member aku ni, yang si Ajib ni, bila dia buka cerita, so budak-budak lain semua dah start buka cerita tau. Sebab dia kata, uish, rupanya bukan aku seorang kena, ada orang lain tak kena kan. So yang lain ni buka cerita lah. Aku masa mula-mula masuk rumah tu,
Aku dah pilih tempat tau. Okay. Kan kita 10 orang kan. 10 orang lah masuk kan. So bila kau masuk, kau mesti nak pilih katil kau kan. Okay, katil aku pilih dekat luar, kat ruang tamu. Sebab aku memang tak suka duduk dalam bilik. So aku duduk ruang tamu. So ada seorang member aku ni aku panggil nama dia Jal lah. Aku panggil Jal Jal ni dia duduk bilik depan tau. Bilik depan ni tingkap dia menghadap ke hutan juga. So dalam satu bilik kan ada 2 katil kan. Katil double decker kan atas bawah. So masa Jal ni masuk katil. Okay, Jal ni satu bilik dengan lagi seorang budak. Budak ni duduk atas lah. Yang Jal ni duduk bawah. Kau tahu kan, okay, kalau kita duduk katil double decker, bila kau baring, kau mesti nampak papan yang dekat katil atas kan? Kalau bawah lah, bawah nampak lah kat atas kan. Iyalah, takkanlah kalau duduk atas nampak papan, benda papan kau nak pandang atas tu siling lah kau pandang. Okay. Kan, okay. So masa member aku letak barang semua kan, okay, dia pun betul-betul kan kemar-kemar dia punya tilam. Lepas tu dia terpandang kan papan katil atas ni. Lepas tu dia panggil aku, "Weh, sini jap, kau masuk jap tengok bilik aku ni." Kata kan. "Apa benda?" cakap kan. Lepas tu aku pun tengok cuba kau tengok kau tahu apa dia tulis kat atas? Dia kata, dia tulis kat atas tu kan. Dia kata, "Jangan duduk bilik ataupun rumah ni jangan duduk bilik ke rumah ni. Rumah ni macam ni. Rumah ni ni macam ni." Kau tahu, ibarat macam dia bercerita tentang rumah tu lah. Masa dia duduk, apa jadi dekat rumah tu. Lepas tu aku jenis fikir positif tau. Macam dia ni macam nak sembang kau nak bagi kau takut ni, jangan kau tak payah percaya je tu kan. Ini macam ragging lebih kurang kan. Macam sini nak kenakan budak junior. Dia tulis macam tu supaya budak junior goyang, takut semua kan. Tak ada apa ni. Lepas tu member aku cakap, tu gak kan, tak apa lah. Dia pun duduk je lah. Duduk lah. Nak dijadikan cerita, ada satu malam ni. Malam ni pun terjadinya pada waktu cuti lah. Tapi aku tak ingat cuti panjang, cuti pendek kan. Tapi memang ramai balik lah. So yang ni tak silap aku, yang ada dekat rumah ni 2 orang ke 3 orang macam tu. Termasuk orang kau budak ke? Tak, aku tak ada masa tu. Okay. Yang aku peliknya, benda-benda macam ni jadi bila aku tak ada. Bila aku ada, dia tak jadi. Aku tak tahu apa budak-budak tu buat sampai kena teruk kan. Tapi bila aku ada, alhamdulillah memang tak ada lah, tak jadi apa-apa lah. So malam tu ada tak silap aku 2 ke 3 orang. Seorang tidur dalam bilik budak yang tadi tu lah, yang Jal tadi tu, dengan yang tidur kat luar, Arif tu, yang bising pasal member aku kat bunga kan. So macam ni tau, diorang tengah-tengah sembang, lepas tu masa-masa dia ngantuk kan. Yang si Jal ni cakap "Okay Arif, aku masuk bilik dulu, aku nak tidur lah." Dia pun masuk bilik. Member aku ni jenis kalau dia masuk bilik, dia nak tidur, dia tutup pintu tau. Kalau macam aku kan, memang tak tutup orang tak ramai dekat dalam rumah. Tahu aku tutup luar supaya boleh nampak ada apa kat luar kan. Betul. Bahaya juga kan kalau tutup pintu. Macam member aku ni tak ada. Member aku ni dia tutup pintu rapat-rapat. Dia tutup pintu rapat-rapat, lepas tu dia tidur. Lepas tu bila member aku tutup pintu ni, member aku kat luar ni kata, okay lah, dia pun tidur lah, dia pun baring lah. Tapi dia tak tidur lah, dia main phone nak layan mata kan. Tengah-tengah nak layan mata, kau tahu tak, dia tengah baring tau. Baring terlentang macam ni kan. Dia tengah baring terlentang, lepas tu dia tengah main phone. Dia macam ni, okay contoh aku baring macam ni. Belah kanan dia ni, dia menghadap je belah kanan, dia terus bertentang dengan pintu bilik member tadi tau. Belah kiri dia ni dinding. So masa dia tengah main phone macam tu, dia dengar macam ada bunyi tombol pintu member aku dekat bilik tu. Macam bunyi. Banyak kali dia dengar. Dia dengar dari dalam ke dari luar? Dia dengar benda tu kat dalam ke benda tu kat luar? Dia dengar daripada dalam. Dia dengar daripada dalam. Dan kalau daripada dalam, kadang-kadang kalau tombol yang tak mahal ni, bila dalam goyang, dekat luar pun akan goyang juga tau. Kalau bukan tombol yang mahal lah. Dia ada kena dengan angin kan, bunyi angin. Dia akan macam tu lah. So member aku expect pun apa dia main, member aku ni nak main dengan aku kan. Kata nak tidur, lepas tu kau main tombol pintu. Tapi tak kan, kau nak main macam tu, macam budak-budak lah macam tu kan. Malam pula tu. Dah lah tak ramai. Ini pun dia bengang lah, tapi dia tak ada marah kan. Member aku, "Woi jangan," tak ada macam tu kan, dia tak ada marah kan.
Lepas tu dia dah nampak pintu tu berbunyi kan. Lepas tu dia mengiring lah menghadap pintu. Dia baring, dia mengiring menghadap pintu tu kan. Sambil main handphone. Masa dia mengiring, dia pandang pintu tu. Dia pandang pintu tu, kau tahu tak? Okay, kau tahu kan, pintu kalau dah tertutup rapat, dia akan selak tau. Dia macam, kan ada tombol. Tombol tu kalau dah termasuk lubang kan, ada bunyi kan. Tengah dia tu lah. Okay. Kau bayangkan, pintu tu dah tutup rapat. Tombol tu dah masuk dalam lubang tu. Kau tahu pintu tu boleh terbuka. Pintu tu boleh terbuka. Lepas tu? Pintu tu terbuka. Member aku ni dah kata member aku ni nak tunjukkan dia macam tu kan. Member aku ni nak terjah dia ke apa kan. Dia pun usah tunggu. Dia tutup. Pintu tu tutup. Letak balik. Dalam tu ada member dia tu kan. Dalam tu member tu. Lepas tu tutup balik. Tutup dulu. Masa dia dah tutup macam tu kan. Lepas tu tombol tu bunyi lagi. Masa tombol tu dah bunyi, dia dah berdiri belum lama. Aku cerita ni berdiri syak dah lah bilik kena pula. Masa tu member aku ni tak sedap, dia baring menghadap dinding tak. Dia baring menghadap dinding, masa tu tombol tu berbunyi. Lepas tu dia layan je mata dia sampai dia tidur. Dia cerita gitu orang. Lepas tu pagi besok dia terus tanya member aku yang tidur bilik tu. Dia kata, "Weh Jat, semalam kau masuk bilik kau buat apa?" Kata kan. Dia nak warah lah kononnya kan. "Aku masuk bilik aku tidur lah." "Kau ada main pintu tak semalam?" Kata dia. "Pintu aku nak gila, aku terus tidur malam. Aku masuk bilik tu, aku terus tidur." Tu kan. Kau tahu tak, malam tadi ada benda main pintu dia tu. Sejak daripada tu. Dan kau tahu tak, kena tu, situasi kena tu sama dengan cerita yang dari yang ada dekat atas ni, yang atas katil. Yang tulis dekat atas katil tu. Wish. Dia kata, "Korang jangan duduk rumah ni. Aku pernah duduk kat rumah ni, kena kacau macam ni. Sebiji. Dia cerita tu sebiji. Dan masa diorang cerita dengan kita orang tu, aku terfikir tau. Aku macam pernah dengar cerita ni kan. Kata kan. Tapi tak ingat kat mana. Aku tak ingat kat mana. Lepas tu aku duduk fikir kan. Lepas tu aku teringat yang benda tu. Aku pergi lah tengok. Aku ajak member aku pergi tengok kan dekat dalam bilik kan. Memang sama lah. Bilik yang dia tidur tu lah. Bilik yang diorang tidur dan bilik yang member aku tidur tu. Bilik yang pintu berbunyi tu. Gila lah. Sejak daripada tu memang kita orang tidur awal tu. Dan aku ni yang paling senang bangun tengah-tengah malam kau tahu. Sebab budak-budak bilik aku ni dia suka set alarm tau. Dia suka set alarm tengah-tengah malam. Tu apa, tahajud lah. Pagi. Aku tak tahu lah dia nak tahajud ke apa kan. Tapi masalahnya tak bangun. Aku memang sebelum macam tu. Yes, betul. Aku memang senang nak bangun tau. Bila aku dengar bunyi alarm kan, aku kata bangun. Lepas tu aku akan tengok alarm siapa kan. Aku yang pergi tutup. Lepas tu aku pula tak boleh tidur. Masa tak boleh tidur memang meremang lah bulu rumah aku. Masa tu memang aku panas lah dengan aku. Besok aku bangun aku maki dia. Cakap kau aku tak boleh. Besok kan aku cakap dengan dia, kalau kau nak set jam, kau pasti kau bangun. Dan kau jangan bagi aku bangun. Kalau aku bangun, kau tak bangun, kau cari handphone kau dekat hutan esok. Okay, macam tu. Sejak daripada tu budak tu memang dia tak set alarm. Lepas tu dia memang tak bangun. Kau lantak dia. Dia tak bangun lah 3-4 pagi. Kalau nak pergi kerja memang dia bangun lah. Dah semua budak-budak lain mandi kan, bising semua kan. Kalau diorang kena pula macam kau yang tengah-tengah pagi kau pergi buka lagu apa benda entah. Kau bangun lah. Lagu pula kuat-kuat lah, terkejut lah kan. So yang tu bangun lah. Tapi tu lah antara cerita-cerita yang aku dengar bukan yang aku dengar dan aku sendiri rasa lah. Aku rasa ni bukan apa tau. Aku tak rasa dekat tempat situasi kejadian tu tau. Sebab waktu aku tak ada. Tapi dia punya feeling tu aku rasa. Sebab kau duduk dalam bilik tu. Aku dekat tempat kejadian. Betul lah tu kan. Aku rasa lah. Yang bila tengah malam kan, sunyi-sunyi, kau teringat member kau cerita kan. Memang kau terbayang-bayang lah. Kau bayangkan yang member aku benda bonjok semua kan. Memang, kalau kau tidur kan, aku memang cakap member aku sebelum tidur kan, aku suruh diorang tutup lansir. Tutup bagi rapat. Kau jangan nak nampak apa terbuka sikit-sikit, tak payah lah. Kau tutup bagi rapat.
Kau tahu aku kalau aku yang pergi tutup langsir tu aku tutup, lepas tu aku ni tau, aku pin dia. Oh, Aku ambil penjepit baju aku tutup. Dia punya langsir tu lah. Langsir kalau kau ni tutup yang tu, dia akan nampak gap-gap sikit kan. Yelah. Gap-gap tu yang lagi scary tu. Ya betul lah tu. Aku ambil penjepit baju aku sepit tu. Daripada atas sampai bawah aku sepit, tak nak bagi ada ruang langsung. Dan sliding memang aku tutup lah. Sebab orang tua pun selalu cakap kan, kalau maghrib tutup tu, dah tutup pintu, ambil ampayan semua ambil. Ampayan tu kalau boleh jangan sampai malam lah kan. Orang kata tak baik lah benda-benda luar. Betul, malam pula kau pergi ambil, memang tak lah. Kalau kau dah tertinggal baju tu malam ke, kau jangan ambil malam tu, kau ambil esok pagi lah. Sebab benda tu dah kat luar takut melekat kat baju ke apa. Aku tak tahu itu orang tua cakap aku lah. Lagi satu bahaya. Lagi satu mungkin orang kata sihir kan. Sihir boleh terkena kat pakaian bila kita pakai kan. Itu efek juga benda tu kan. Betul tu. Aku pengalaman aku. Tu antara pengalaman aku lah dekat rumah. Ini banyak lagi nanya. Ada satu cerita tu terjadi pada satu sem tu je. Sem apa? Sem 4 yang kau cakap ni. Tak silap aku sem 4. Cerita tu berlaku masa sem tu je. Dalam satu sem lah. So sem tu bagi aku struggle lah. Struggle bukan struggle belajar ke tu. Struggle nak survive duduk kat rumah. Yelah masa tu kita pindah-pindah. Apa tu dia tak stay tau. Bila sem depan dia pindah. Sedangkan dia blok yang sama, tapi dia pindah dekat rumah situ lain lah. Macam better. Kadang-kadang macam sem ni duduk tingkat ni, sem ni duduk tingkat tu. Better. So kita duduk rumah yang sama. Itulah rasa better kalau diorang buat sekali senang kan. Sebab orang pun tak berubah kan dalam tu kan. Itu lah. Itu antara cerita aku lah. Kau ada cerita lagi tak? Cerita lah sikit cerita kau pengalaman yang lain. Ada satu lah kot mungkin. Tapi ni cerita ni bukan cerita aku lah. Tapi ni cerita orang cerita lah. Dekat tempat yang sama gak? Tempat yang sama gak dekat asrama tu. Ni terjadi masa sem apa ni? Ini aku tak tahu sem berapa ataupun sebelum kita masuk ke aku tak tahu. Sebab ini kau dengar daripada sini ke daripada batch-batch kita ni? Aku dengar daripada batch-batch kita. Tak tahu batch kita dia cerita daripada senior ke aku tak tahu. Dia cerita. Maknanya batch kita, member kau ni pun dengar cerita daripada orang lah. Itu aku sampaikan lah. Lepas tu dia cerita dengan guard lah, sebab aku guard. Dia masa guard ni aku tak tahu lah ni memang aku rasa sebelum orang ada lagi. Kita ada lagi dia memang jaga bangunan kawasan, jaga bangunan tu lah. Memang malam-malam jaga bangunan tu. So nak jadikan cerita, kat situ dia ada 2 orang guard. 2 orang guard tu dah biasa, dah lama lah jaga kat situ. Lepas tu hari berapa lepas tu ada guard baru. Okey. Maknanya dia orang akan tukar shift lah. Dia akan ada yang bagi jaga belah siang atau jaga belah malam lah. Seorang-seorang ataupun 2 orang lah. Lepas tu yang baru ni dia macam orang kata kerek sikit lah kan. Dia cakap besar. Jenis cakap besar lah. Sebabnya member yang 2 orang yang lama tu dia dah biasa tau dengan bangunan tu. Dia dah biasa bangunan tu, dia macam dia cerita lah macam-macam lah. Cuma dia tak pernah kena lah. Dia sebab yelah jaga batas kan. Sebab kita pun tak cakap. Maknanya guard yang lama ni dia cerita dekat guard baru, tapi cerita tu bukan daripada dia lah. Bukan dia yang rasa lah. Bukan dia rasa lah. Dia mungkin daripada guard-guard sebelum ni yang dah berhenti. Banyak yang orang dah jaga, orang jaga bangunan tu. Cuma dia bagi peringatan lah guard baru tu kan. Bagi peringatan lah. Tapi yang sedih orang budak baru ni, dia anggap benda tu macam mainan lah, lawak-lawak lah. Macam orang nak takut-takutkan dia lah. Takut-takutkan dia sebab dia mungkin budak baru kan. Lepas tu dia pun dia pun belagak lah, cakap besar. Dia kata tak ada apa lah. Itu kalau aku jumpa dia tu apa adalah dia cakap lepas tu kan. So nak jadikan cerita malam tu tukaran shift lah. Dia kena jaga belah malam. Yang baru ni kena jaga belah malam. So yang seorang lagi dia ada 2 orang malam tu. Seorang dia akan jaga dekat pos kawalan dekat depan tu lah, dekat guard tu. So yang baru ni mulalah rutin untuk minggu pertama dia kerja. Dia memang kena ronda lah. Kalau korang tahu, kalau ronda ni bukan dia buka lampu. Korang cuma ada dengan torchlight je.
Torchlight dengan buku ataupun mesin ke, tak tahu. Mesin ke yang tempat kunci tu kan. Sebab tempat-tempat tingkat tu dia ada tempat lock dia. So kau kena yes. kau kena bawa lock tu pergi tempat-tempat yang ada kunci. Ada benda tu lah. Ada kunci tu tempat-tempat dia lah. Sebab itu sebagai bukti kau buat kawalan lah. Bila kau dah jalan kau kena lock. Kau jalan kau kena lock. So bila minggu pertama tu dia bekerja kat situ. Sebab dia pun dia buat tak takut buat macam kan kita cakap kan takut. Cuma jaga batas lah. Jangan cakap benda bukan-bukan lah kan. Sebab tempat tu pun kita pun tak tahu kan. So dia pun kata alah benda ni tak ada apa lah. Dia kata aku kalau jumpa dia dia cakap lagi aku tak ingat lah apa dia cakap tu. So dia masuk ke tingkat pertama. Tak silap aku bangunan tu 5 tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat. Okey. Tapi sampai kat tingkat kelima, aku tak tahu tingkat kelima dia ada satu lagi tingkat 6 kot. Tingkat 6 ada penghuni tingkat 6 aku tak ingat lah. Mana ada kau merepek apa? Kita punya asrama sampai tingkat 5 je lah. Tingkat 5. Tapi ada dia macam tingkat ada macam tangga ni. Ada macam tangga. Tingkat 6 ni tempat apa nama tempat tu air apa nama tu? Tempat tangki air. Tangki air. Tempat tangki air ni lah aku cakap. Bila dekat tingkat 5 tu dia ada satu tangga gitu. Tangga tu akan naik ke tingkat 6. Tingkat 6. Betul. Dan tingkat seingat aku tingkat 5 tu tempat terakhir bagi pelajar untuk naik. Lepas tingkat 6 tu dia ada lagi satu, dia ada tangga dia tu ada pagar. Pagar tu dikunci. Memang tak boleh masuk lah. So yang boleh masuk tu guard lah sebab guard ada kunci dia. So dia nak buat routing dia. Dia naik lah tingkat 5. Naik tingkat 5, lepas tu dia dah habis tingkat 5, dia dah lock daripada tingkat 1 sampai tingkat 5. So tak ada apa lah. Tapi dia tinggal lagi satu tingkat lah, tingkat 6 kan. Tingkat 6 ni yelah orang yang guard je lah tahu kan dekat tempat orang tak pernah masuk kot. Kita tak pernah masuk, budak-budak student tak pernah masuk sebab memang kunci lah situ. So dia buat rondaan lah dekat sekitar kawasan tangki tu. So dia perasan dekat tangki tu dia penuh air tau. Tiba-tiba macam basah tau. Jalan tu basah gila. Lepas tu tak tahu macam mana dia boleh jumpa satu kain hitam dekat dekat lantai. Dekat lantai. Lepas tu dia ambil lah kain tu basah gitu tau. Tapi tak tahu siapa yang basahkan kain tu. So dia pun buat bodoh lah. Dia letak kain tu dekat atas kat sebelah tangki tu. Letak balik situ. Lepas tu dia pun ada kunci las itu dia nak lock kat situ lah. Lepas tu dia nak lock. Dah habis lock, dia nak belah lah. Dia nak belah nak turun dekat pondok dia balik kan. Sebab dia dah habis rondaan. Tapi bila dia nak turun bawah, dia dengar kain yang daripada tempat dia letak tu jatuh kat bawah. Jatuh macam melepet lah kan. Kau tahu kain basah kan. Kain basah bunyi macam ni jatuh dekat lantai kan. So dia pun macam pelik lah, terkejut kan. Lepas tu dia pun buat bodoh lah. Dia pun malas nak ambil tahu. Dia jalan lah nak turun bawah. Lepas tu bila nak jalan turun bawah tu, dia dengar macam kain tu bergerak tau. Dia punya dah lah basah, dia bunyi cak bergerak macam tu. Dia pun berhenti kat tangga. Sebab dia dah turun separuh tangga, dia berhenti kat tangga. Dia tengok balik kain tu. Lepas tu sambil dia undur ke belakang, kain tu ikut dia baik. Center. Dia jalan mengundur lah. Dia nak tengok bunyi apa tu. Lepas tu sekali dia tengok kain yang dia letak tu bergerak sekali. Tapi tak ada orang. Gila aku. Dia apa tu dengan jelah sebab dia punya mulut kan. Maybe sebab mulut kan. Dia lari turun bawah sampai tingkat berapa aku tak ingat lah. Dia tersadung kepala dia berdarah Lepas tu nak jadikan cerita, itulah hari pertama dia kerja dan hari terakhir dia kerja. Lepas tu dia tak kerja dekat situ. Mungkin sebab dia takut lah kan. Orang kata jangan cakap besar lah. Kat tempat yang kau tak tahu jangan cakap besar. Moral of the story, jangan cakap besar. Jangan buat benda yang ngepek-ngepek lah kan. Jaga batas lah.
Tapi bagi aku dia tak ada pun buat benda merepek. Cuma dia Cakap besar tu lah. Cakap besar. Itu yang kita tak nak tu. Yelah dia macam tak boh. Macam kau tak nampak benda tu, tapi kau cakap macam dia tak nampak kau pula. Kau tak nampak dia, tapi dia nampak kau. Kita kena sedar bukan kita je dekat muka bumi ni kan. Ada juga makhluk-makhluk lain. Betul lah tu. Tempat-tempat macam tu pun orang kata tempat yang dah lama tinggal kan. Tempat tu memang dah lama tinggal kalau tak silap aku. Memang lama lah. So memang dah ada. Memang dah ada orang kata dah ada penghuni lah kan tempat tu. Yelah dah tinggal lama, lebih 40 hari memang ada lah benda-benda macam tu. Betul kau pula buat action kat situ memang kena lah. Kalau aku memang tobat lah. Kalau orang kat luar sana yang dengar cerita kita ni, dia tak rasa feel tu tau, sebab dia tak duduk situ. Siapa yang duduk situ dia tahu lah. Kalau kau tengok pun tempat tu, aku rasa kau orang tak nak duduk kot. Kita orang ni duduk sebab kita belajar. Memang lah kita orang. Tapi situ dia seram-seram lah. Tapi best pun best juga lah kan. Dia best sebab orang kata apa, environment kawan-kawan lah. Environment kawan-kawan tu. Itu kalau tapi dia best dia tu sampai pukul berapa je. Dia tengah malam tu dia dah jadi lain lah. Tapi standard lah asrama, mana nak takkanlah tak ada benda-benda macam ni. Cerita-cerita macam ni mesti ada kan. Tak nama asrama tak best lah. Tapi asrama kita ni lain tau kan. Macam asrama budak-budak college lain kan. Dia kita macam dengar dorm, macam kan? dia versi dia lain kan. Versi lain. dia makcik karipap. Kita tak ada macam-macam karipap ke apa tu, tak ada benda. Dia lain. Lain. Memang guard dekat situ memang keras gak guard kat situ kau ajar gak sebenarnya. Boleh tahan. Kau ingat ada satu sem yang ada seorang pakcik yang kuku yang gangster. Dia pakai bangle tu. Okay. Kau tahu ada satu hari tu kau tahu batang kayu macam batang penyapu yang keding kan. Okay. Dia boleh ikat kain putih dekat kayu tu. Dia ikat kain putih, dia buat macam bonjut tau. Lepas tu? Dia buat macam benda bonjut tu. Lepas tu dia pacak dekat parking kereta. Kan dulu kita boleh parking kereta dekat depan kan. Kat depan tu ada pokok-pokok dia. Kan dekat jalan depan tu kan ada jalan tar. Okay, jalan tar tu kan lepas tu jalan batu-batu tempat orang parking kereta kan. Dia boleh letak dekat situ. Kalau kau perasan kan, kalau naik kereta, lepas dia nak masuk asrama perempuan kan dia akan letak kon kan. Tak nak bagi kereta lepas ke asrama perempuan kan. Betul. Kon tu dia letak macam tu. Dia pacak macam tu. Dia pacakkan besar. Dia memang saiz ukuran memang bentuk tu lah. Dia tak besar, dia macam budak. Macam budak. Tapi dia ikat kain putih. Dia buat macam bonjut. Masa tu aku terkejut gila kau tahu. Masa tu aku tengah naik motor tau dengan member aku. Aku nak pergi kedai makan. Malam masa tu. Aku pun turun daripada asrama tu kan, turun macam tu kan. Dia letak benda tu kat sini tau. Pacak macam tu tau. Aku tengah turun kan. Kita macam terpandang benda tu. Masa tu aku diam tau. Apa benda aku nampak tu. Aku diam ke. Masa tu aku tengah bawa motor. Aku diam, aku keras je. Aku tak nak bagi tahu orang. Sebab kalau aku bagi tahu orang, aku takut kalau aku seorang nampak. Kalau aku bagi tahu orang, kalau orang tu pun nampak, aku tak takut tau. Sebab memang aku pun nampak. Tapi aku jadi takut kalau aku seorang je nampak. Yelah, mana kau macam dah tegur dia tu lah kan. Lepas tu aku diam. Kau tahu masa sampai kedai tu, satu kedai tu cerita benda sama. Sebab memang semua nampak maknanya semua nampak. Member aku yang kat atas motor tu pun tak cerita. Dia pun takut je. Dia diam. Lepas tu kan, sampai kedai makan tu kan, masa-masa cerita. Weh, kau tahu tak pakcik apa benda nama dia? Dia tu kau ajar tu, dia letak ni. Lepas tu kan, aku pun tengok masuk. Kau cerita pasal apa ni? Kau tak nampak ke tadi dekat parking tu ada apa? Kan? Ada benda kecil warna putih weh. Betul. Itu kau tahu siapa yang buat? Itu pakcik tu yang buat, kau tahu dia saja dia buat macam tu nak bagi orang takut. Dah macam tu kan. Lega aku. Aku hajar tu. Aku goyang gila masa tu. Masa tu muka aku pucat. Lepas tu aku tak cerita dengan orang lain lah. Yelah, kalau kita seorang nampak memang orang lain tak nampak lagi lah. Kalau orang lain nampak ni kata boleh possible lagi lah. Tu benda lain lah kan. Dia possible lah. Mungkin benda tu orang nak kenakan dia main-main lah kan.
Kalau katakanlah memang betul benda tu, kau tak takut sangat sebab kau punya takut tu dah ada terbagi dua. Kalau kau tengok kau sorang, woi, dah lah kau nak duduk situ malam tu, woi. Terbayang nak tidur pun tak boleh tu. Itulah. So tu antara pengalaman aku dengan Kaya dekat asrama. Kau ada lagi cerita Kai? Buat masa ni kita tak ada lagi lah. Mungkin kalau ada lepas ni kita akan sambung lagi. So kepada korang mungkin kalau ada cerita boleh emailkan lah. Nanti kita orang boleh bacakan. Aku boleh bacakan cerita ni dalam video-video seterusnya lah. So aku rasa kita sambung pada video yang akan datang. So guys, stay tune video akan datang. Stay safe. Jangan lupa patuh SOP COVID-19. Stay duduk rumah, pakai mask, kekalkan jarak 1 meter. Dan doalah agar kita semua selamat dari COVID ni. InsyaAllah. Jumpa lagi dalam video akan datang. What's up gang? Assalamualaikum.